Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah Ruang Bicara akan terus merealisasikan Belanjawan 2025 dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya menemani saya di studio untuk bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting dan menarik, iaitu Belanjawan 2025, tangani kesenjangan kos sara hidup. Jadi ini merupakan satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, iaitu Yang Berhormat Senator Hajah Fuziah Saleh yang merupakan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Jadi Wabi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima Sehat, kasih. ya? Oh ya, sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini sebenarnya untuk mengucapkan, menyampaikan ucapan tahniah sebenarnya, kerana baru-baru ini saya ada terbaca dan terlihat jugalah bagaimana Yang Berhormat Senator telah pun diberikan ataupun berjaya mendapat ijazah Doktor Falsafah dari Asia AEU, dan pada masa yang sama jugalah sebelum itu YB juga menjadi wanita pertama yang dipilih sebagai Siasat Agung PKR. Wow, ini merupakan sesuatu yang cukup hebat dan menarik sebenarnya. Jadi setinggi-tinggi tahniah dari kami di Bernama TV. Terima kasih. Alhamdulillah, berat amanah pada saya tu. Jadi apakah Senator menganggap bahawa ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat selain daripada jawatan selaku Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup? Yalah, Tuan, saya dah berada dalam parti daripada hari pertama parti ini ditubuhkan, dan pelbagai jawatan pun sudah saya sandang, ya. Sama ada ketua wanita ke, naib presiden ke, pengarah pilihan raya, pengarah latihan, saya dah lalui semua fasa itu. Tetapi ini adalah amanah yang paling besar lah yang diberikan oleh Presiden, Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas saya. Tapi insyaAllah itu juga saya kira sebagai satu penghargaan juga, ya, sebab parti keadilan bukan parti yang mudah untuk diuruskan. Betul. Kerana kepelbagaiannya, dan orang kata it's a melting pot, ya. Jadi itu adalah satu cabaran dan juga satu amanah yang besar. Dan saya yakin sebenarnya YB Senator Hajah Fuziah pasti akan dapat melepasi segala cabaran yang mungkin akan mendatang selepas ini. Tak apalah, kita terus pergi kepada topik yang menjadi pilihan kita lah, iaitu tentang Belanjawan 2025 ataupun 2025, seperti apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan. Jadi bagaimana pandangan YB Senator Hajah Fuziah sendirilah tentang belanjawan yang telah pun dibentangkan? Apakah KPDN sebenarnya juga mendapat satu peruntukan yang mungkin boleh meringankan sedikit cabaran yang terpaksa dihadapi oleh KPDN sebenarnya? Saya sebenarnya apabila saya mendengar Yang Berhormat menyampaikan belanjawan tersebut, saya di mukadimahnya lagi saya sudah teruja. Sebab mukadimahnya bermula dengan surah Al-Baqarah, ya, ayat 22, kemudian bercakap berkenaan dengan memperkasa rakyat. Dan sepanjang pembentangan itu kita dengar satu demi satu pembentangan belanjawan itu berpusat kepada memperkasa rakyat. Jadi itu satu perkara yang amat orang kata memberi harapan kepada kita, ya, bahawa betul-betul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan betul-betul mahu menangani kos sara hidup. Sebab kita tengok macam ni, ya, Tuan Syarkawi, kita dalam kerangka ekonomi madani, kerangka ekonomi madani ni kita ada raising the floor, raising the ceiling. Raising the floor, raising the ceiling. Jadi apabila kita raise the floor dan raise the ceiling, dia kena naik sekali macam ni. Kita mengangkat ekonomi negara tu sekali. Jadi kalau kita raise the ceiling, tapi floor tak raise, ni tak boleh. Jadi apabila raise the ceiling tu maksudnya menambahkan pelaburan, contohnya, menambahkan produktiviti, contohnya, itu raising the ceiling. Tapi raising the floor ni ialah meningkatkan pendapatan. Jadi dia mesti sekali, seiring. Jadi apabila kita lihat kepada
raising the ceiling itu kita nampak ekonomi bertambah baik, ya. Kita nampak pelaburan masuk, ringgit mengukuh, itu kita nampak raising the ceiling. Tapi raising the floor ni akan ambil masa sedikit, di mana apabila floor itu tidak naik, maka tekanan kos sara hidup akan dapat dirasai, ya, dengan hebat oleh rakyat. Jadi itulah segala usaha yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, ya. Itu menunjukkan bahawa itulah segala usaha untuk menaikkan lantai. Bila Hajah menyebut tentang memperkasakan rakyat, daripada apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ialah mengemukakan belanjawan 2025 itu, apa yang secara peribadilah YB sendiri melihat antara perkara-perkara yang diumumkan itu, antara isu-isu yang dibangkitkan itu sebenar-benar merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan ianya juga sekaligus merupakan satu cabaran kepada KPDN bila kita bercakap tentang memperkasakan rakyat itu sendiri. Saya kira yang pertama, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan sumbangan tunai rahmah dinaikkan daripada 10 bilion kepada 13 bilion. Di mana 60% daripada rakyat ataupun 9 juta isi rumah akan merasa kenaikan, ya, daripada 3,700 setahun kepada 4,600 setahun. Betul. Jadi ini maksudnya ada kenaikan dari segi disposable income ataupun kemampuan berbelanja. Ini membantu dari segi mereka menangani kos sara hidup. Jadi maksudnya ianya satu lonjakan yang amat besar, ya. Itu satu. Kemudian apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan juga inisiatif payung rahmah daripada 200 juta kepada 300 juta. Dan dia juga umumkan 700 juta untuk ikhtiar-ikhtiar lain menangani kos sara hidup yang belum digariskan lagi, yang terserah kepada KPDN untuk digariskan. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat-amat memberi cabaran pada kami, tapi di masa yang sama ia juga merupakan sesuatu, kita lihat sesuatu komitmen lah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi bila kita bercakap tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat ketika inilah, terutamanya bila YB Hajah sendiri mention berkaitan dengan kos sara hidup rakyat ketika ini, apakah dengan inisiatif, dengan pelbagai peluang-peluang ataupun bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan sendiri melalui belanjawan 2025 ini, apakah Hajah melihat bahawa pada masa yang sama juga ianya akan memberikan ataupun menimbulkan juga masalah daripada pihak-pihak tertentu yang mungkin akan mengambil kesempatan daripada situasi ini? Ya, mungkin ada. Ya, mungkin ada. Macam 2 hari lepas pun saya sudah membuat kenyataan apabila diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan sugary tax, cukai ke atas minuman dan makanan yang tinggi kandungan gula. Contoh air, minuman carbonated, ya, bergas ataupun makanan-makanan minuman yang begitu. Jadi belum apa-apa lagi sudah pun berkisar berkenaan dengan nanti makanan kita mahal dan sebagainya. Jadi saya membuat kenyataan bahawa harga gula kita tak naik. Harga gula pasir standard tu tak naik. Jadi maksudnya kalau buat kuih, guna gula yang ada sekarang, tak naiklah sepatutnya. Jadi kita perlu beri peringatan yang tegas bahawa jangan ambil kesempatan, sebab KPDN kita tahu apa dia punya rantaian bekalan tu, di sepanjang rantaian bekalan tu macam mana dia punya kos. Ya. Begitu juga apabila diumumkan berkenaan dengan gaji minimum, ya, daripada 1,500 kepada 1,700. Jadi tentu sekali kos itu akan ditanggung oleh majikan. Jadi dalam kos pengeluaran ada kos termasuk kos membayar upah, ya. Jadi katakanlah dia ada 3 pekerja. 200 orang, 600, ya. Katakanlah dia beli ayam. Dia beli ayam, pengeluaran ayam itu ada berapa? Katalah pengeluaran ayam itu ada 1,200. Katakanlah. Jadi maksudnya 50 sen satu ekor ayam. Tapi
Kalau dia menaikkan harga ayam itu kepada mungkin RM1, kita tahulah di situ dia mengambil kesempatan. Jadi itu yang kita bagi tahu, KPDN ada formula untuk mengira daripada awal hingga ke akhir sepanjang rantaian bekalan itu. Jadi kita tahulah apabila ada yang mengambil kesempatan dan kita tidak akan teragak-agak mengambil tindakan ke atas mereka. Dan selain daripada formula, macam apa ni Hajah sebut jugalah bahawa KPDN akan mengambil tindakan sekiranya ada pihak yang mengambil kesempatan. Jadi apakah tindakan ataupun operasi-operasi tindakan ini ataupun pemeriksaan ini, pemantauan ini akan dipertingkatkan dalam usaha untuk menjamin bahawa tidak ada pihak yang akan menggunakan ataupun mengambil kesempatan ini? Sebenarnya kita lakukan kita punya pemantauan setiap hari. Setiap hari. Okey, setiap hari kita ada 990 pegawai pemeriksa harga. Mereka akan pergi ke pasar basah, pasar mini, supermarket dan sebagainya. Dan mereka ada 480 barangan yang mereka periksa harga setiap hari. Jadi setiap hari kami di KPDN akan dapat laporan apa yang naik, apa yang turun. Setiap hari kami tahu berapa harga ayam average. Contoh hari ini RM9.16. Kita tahu harga ayam secara puratanya. Jadi kita tahu siapa yang mencatut, siapa yang tidak. Jadi kalau dia tiba-tiba jual RM11, jadi ada sesuatu yang tak kena. Jadi kita akan buat siasatan dan sekiranya didapati bersalah, kita akan kenakan, kita akan berikan notis ke atas mereka. Kalau kita lihat kepada kadar inflasi sendiri, YB turun kepada 1.9% sebenarnya pada bulan Ogos 2024. Jadi bagaimana KPDN akan memastikan bahawa usaha mengawal inflasi ini dapat diteruskan? Okey. Saya nak sorot ke belakang sedikit. Kerana apabila kerajaan perpaduan ini mengambil alih pada Disember 2022, ketika itu inflasi adalah kadar 4%. Agak tinggi. Dan kita dapati bahawa yang penyumbang utama kepada inflasi pada ketika itu adalah makanan. The food basket orang kata. Makanan di luar rumah paling tinggi, kemudian makanan di dalam rumah. Jadi apabila kita melancarkan menu rahmah, kalau Tuan Syakawi ingat pada tahun 2023 bulan Januari, apabila kita lancarkan ketika itu, kita penganalisa memberitahu kita bahawa pada bulan April akan dapat dirasakan dia punya kesan dia. Dan betul kita tengok bahawa kadar inflasi itu mereda sedikit demi sedikit kerana apa orang kata, makanan di luar rumah itu kita ada penyelesaiannya. Kemudian kita buat jualan ramah. Kita buat jualan ramah itu maksudnya kita tackle pula makanan dalam rumah. Jadi itu juga membantu. Jadi ini usaha ni yang membantu mengurangkan apa orang kata the sub sektor dalam the keseluruhan kadar inflasi itu, dan dia membantu meredakan kadar inflasi secara keseluruhan. Jadi usaha ni dia bukan usaha yang apa orang kata by tak sengaja. Ianya sesuatu yang dirancang dan sesuatu yang kita harus hati-hati di dalam setiap tindakan yang kita ambil. Tapi dari jangka masa panjang lah, apabila sampainya nanti 2025, apabila belanjawan ini sudah mula diberikan kepada mereka yang harus menerimanya, kementerian-kementerian dan sebagainya, tetapi ada juga persoalan yang dibangkitkan bahawa mungkin ketika itu akan berlaku satu perubahan yang mungkin agak ketara sebenarnya dari segi kos sara hidup, dari segi cabaran yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang mungkin berada dalam the so-called B40 punya kumpulan dan sebagainya. Apakah jangkaan ini juga sebenarnya sudah pun diambil kira oleh YB dan rakan-rakan di KPDN? Okey. Apabila kita bercakap berkenaan dengan harga barang, dia ada banyak faktor. Antara faktornya climate change, perubahan iklim. Antara faktornya perang. Antara faktornya ialah faktor global-global yang lain, seperti negara yang nak ekspor itu tiba-tiba tak nak ekspor. Kalau kita ingat satu ketika pada tahun lepas, hujung tahun lepas, di mana negara India tidak mahu mengekspor bawang.
pada ketika itu mereka melalui pilihan raya. Dan mereka khawatir rakyat mereka akan komplain berkenaan dengan kekurangan bawang bombay itu. Maka mereka buat keputusan untuk tidak mengeksport bawang. Jadi kita selama ini, Syarawi, ini cerita sejarah ya. Kita selama ini tidak pernah menanam bawang. Kita tidak pernah orang kata 100% kita mengharapkan kepada import bawang. Jadi apabila perkara ini berlaku, dia meninggalkan kesan yang amat sangat kepada harga makanan, kerana bawang itu kita terpaksa cari tempat lain. India dah tak nak ekspor, kita terpaksa pergi China dan sebagainya, dan harga susah kita kawal. Akhirnya dia meninggalkan kesan kepada murtabak. Sebab murtabak pakai bawang banyak. Jadi Ramadan baru lepas ni, itu yang kita dengar, dia kata harga murtabak naik. Contohnya sebab faktor tu ialah faktor-faktor luaran. Climate change, bila musim tengkujuh contohnya ya. Kita kekurangan sayur. Kemudian bila kita kurang sayur, kemudian ada musim perayaan pula. Jadi maka demand tu tinggi, sayurnya supply-nya kurang, maka harganya akan naik. Jadi ini adalah perkara yang biasa di dalam pasaran ekonomi terbuka. Jadi kita harus bersedia untuk mengatasi keadaan ini. Saya bagi satu contoh, apabila kita juga berhadapan dengan beras. Ya, kalau kita ingat pada tahun 2023, kita ada masalah yang sama berkenaan dengan beras, kerana pada ketika itu India juga tak mahu ekspor beras, melainkan beras basmati. Dan kita berebut-rebut untuk mendapatkan beras daripada Thailand. Ya, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Maka harga beras import itu meningkat, dan pada ketika itu juga kita ada masalah dengan beras tempatan. Beras tempatan. Jadi apa yang kita buat pada ketika itu, ini tahun 2023, saya ingat Julai, kita lancarkan jualan rahmah beras. Tapi jualan rahmah beras ini kita bagi subsidi beras import, Syakawi. Bukan beras tempatan. Sebab beras tempatan tak cukup. Tak boleh. Jadi kita terpaksa beri beras import dan kita subsidikan. Dan sehingga harganya itu lebih kurang beras tempatan. Bila YB sebut tentang isu beras ini pun, hari ini pun saya terbaca jugalah laporan yang mengatakan bahawa masih lagi timbul masalah bila kita cakap tentang the supply of beras tempatan itu sendiri. Dan sebelum ini dikatakan beras tempatan dicampur dengan beras import dan kemudian dijual kepada pengguna lah. Tetapi ke mana perginya beras tempatan itu sebenarnya? Apakah memang tidak mencukupi ataupun ada sesuatu yang berlaku yang mungkin di luar kawalan pihak KPDN sendiri? Pertamanya saya nak maklumkan bahawa Akta Kawalan Padi dan Beras itu di bawah KPKM 100%. Dan KPKM ada unit satu bahagian kawal selia padi dan beras, di mana kawal selia dan padi yang beras inilah yang bertanggungjawab untuk membuat pemantauan penguatkuasaan. Akan tetapi mereka hanya ada 100 lebih saja penguatkuasa berbanding dengan KPDN yang ada 2,000 lebih penguatkuasa. Tapi oleh kerana punca kuasa itu tidak ada pada KPDN, KPDN tidak boleh membuat serbuan ke pemborong ataupun ke gudang dan sebagainya, sebab kita tak ada punca kuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan. Ini kadang-kadang orang tak faham, orang marah KPDN. Apa KPDN buat? Kenapa KPDN tidur? Tengoklah beras tak ada. Kalau ikut laporan, beras kita SSL dalam 65% ketika ini. Tapi hakikatnya laporan-laporan daripada retailers ataupun kedai-kedai runcit, mereka tak ada. Mereka tak dapat supply tersebut. Jadi nak jawab tu kena panggil lah KPKM. Kami tak ada jawapan kepada persoalan tersebut. Tapi kami yang menjaga retail ini berhadapan dengan keadaan yang lebih kurang sama. Jadi itulah penyelesaian kami. Kami terpaksa cari penyelesaian dan kita gunakan platform jualan rahmah untuk selesaikan. Menarik. Okey, Wabi, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Saya juga nak menjemput Wabi teguk dululah minuman yang kami sediakan untuk membasahi tekak, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara, kerana kita bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu Belanjawan 2025, tangani kesenjangan kos sara hidup. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara merealisasi belanjawan 2025 dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Senator Hajah Fuziah Saleh, iaitu Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN, dan tentunya kita masih lagi menyentuh tentang belanjawan 2025 tangani kesanjangan kos sara hidup. Oh ya, baru tadi YB Senator Hajah Fuziah sebenarnya bertanya kenapa kita tak buka talian kepada penonton-penonton kita yang mungkin ingin bertanya sesuatu, dan alhamdulillah saya mendapat kebenaran sebenarnya daripada YB Senator Hajah Fuziah. Talian dibuka sebenarnya kepada anda kalau anda ingin bertanya apa saja ataupun membangkit apa saja isu yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi saya sebut talian yang perlu anda gunakan untuk mengukakan apa saja persoalan yang saya kira menarik dan kena pada tempatnya, iaitu 0326979768. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda. Baik, mungkin sesuatu yang menarik jugalah kalau kita ikuti belanjawan 2025 ini tentang jelas bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Keuangan itu, belanjawan kali ini sebenarnya lebih banyak diberikan ataupun dinikmati sebenarnya manfaatnya oleh kumpulan the so-called M40 ataupun M40 ini sendiri. Jadi mereka akan menerima sebahagian daripada bantuan yang diumumkan oleh kerajaan tanpa dibebankan dengan cukai tambahan dan sebagainya. Tapi mungkin YB ada pandangan itu sendiri. Apakah ini tepat sasaran yang ingin dituju itu sebenarnya? Selama ini kan, Ya. selama ini kita bercakap B40, B40, B40 saja. Seolah-olah segalanya bertumpu kepada B40. Tapi sedangkan keadaan itu sudah berubah. Kalau dahulu kita punya kategori ialah B40, M40 dan T20. Tapi kayu ukurnya kalau dulu 4,000 lebih itu, dia punya garis tu, dia di bawah garis tu masa ianya orang kata formula B40 tu dibuat, ianya 40%. Tapi garis yang sama di bawah garis itu dah lebih pada 40%. Ya, sebab keadaan COVID dan sebagainya kan, jadi kita terpaksa menilai semula bagaimana kita mengkategorikan apa orang kata isi rumah dekat Malaysia ini. Okay. Maka kita lihat bahawa sebenarnya yang perlu dibantu B80 sebenarnya. The bottom 80. Yang atas tu mungkin yang maha kaya lah. Yang maha kaya, yang tak ada kisah lah. Tak tengok harga pun beli barang kan. Tapi lebih kurang 80 hingga 85% yang ke bawah itu ada cabaran di dalam menangani kos sara hidup. Jadi kita tak boleh tinggalkan mereka. Kita tak boleh sentiasa fikir tentang B40 sahaja. Sebab jumlah 85 ke bawah, 85% ke bawah itu merupakan kategori yang memerlukan bantuan. Ya. Tapi di mana dia punya cut off point itu masih diteliti lagi lah oleh Kementerian Ekonomi dan DOSM. Tapi boleh dikatakan inilah way forward di dalam pemikiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membantu seramai boleh. Yes, sehingga 85% orang kata matlamat isi rumah di Malaysia. Okey, saya difahamkan YB, kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang dikatakan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Duan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Ya. Ni saya Ridwan ni, ingin bertanya soalan Silakan. Okey, apa soalan yang pertama, kita tengok apa rakyat Malaysia kan dia suka pergi ke Thailand. Dia kata harga makan dia di Thailand murah dibandingkan dengan Pulau Langkawi. Bagaimana YB selaku Timbalan Menteri KPDN untuk atasi masalah ni? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok kos sara hidup dia sebab apa dia tak dapat dia atasi. Dan faktor ketirisan, rasuah, duduk dan katil. Bagaimana kita nak atasi isu ni YB? Okey, yang ketiga kita tengok kos sara hidup di Malaysia ni
makin tinggi terutama kita tengok nilai ringgit kita meningkat tetapi harga barang pun meningkat juga. Kita pun heran je kan. Minta Wabi ulas saya ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan. Jadi respon jawapan kepada Wabi Senator. Terima kasih Ridwan di atas soalan, mencabar soalan ni. Terima kasih. Okey, kenapa rakyat Malaysia suka pergi Thailand? Saya pun mungkin ada beberapa tarikan lah di Thailand. Itu satu, makanannya sedap, mungkin mungkin juga harganya kalau kita convert duit Malaysia itu dia agak murah, ya. Betul. Tapi kenapa Langkawi mahal? Itu persoalannya kan. Kenapa Langkawi mahal? Mungkin Langkawi apa orang kata target kepada pelancong asing. Mungkin dia punya strategi itu target kepada pelancong asing. Sebab tu di sinilah saya lihat kita bercakap tentang whole government approach, ya. Saya lihat bahawa kita harus mencari jalan bagaimana kita mengekalkan wang ringgit Malaysia itu berada dalam negara. Saya pernah pergi ke Perlis, Syarawi. Saya pergi ke Perlis, saya kata, Perlis makanan dia lebih kurang macam Thailand. Perlis ni harga makanan dia lebih kurang juga macam Thailand. Makanan dia sedap, makanan dia murah, tempat dia cantik, tapi mungkin tidak dipromosikan. Dan pada pandangan saya lah, kalau kita pergi 3 hari 2 malam ke Thailand berbanding dengan 3 hari 2 malam di Perlis contohnya, kita dapat harga barang yang lebih kurang murah, lebih kurang sama harga, murah. Kita dapat makanan yang lebih kurang sama rasa sebab masakan Thai itu, dan kita dapat perkara yang lain-lain lagi seperti tengok tempat-tempat yang cantik dan sebagainya. Di sinilah cabaran buat kita untuk mempromosikan negara kita sendiri. Jadi kalau kita berjaya buat perkara seperti begitu, kita berjaya menyekat aliran wang kita keluar negara. Ya. Jadi ini cabaran, ini ialah untuk kementerian lain, tapi saya cuma kongsi fikiran saya, ya, macam mana kita boleh kawal keadaan tu. Kemudian dari segi ketirisan. Ketirisan ni memang kita tengok, ya, sekarang penguat kuasa kita all out. Dulu pun penguat kuasa kita all out, tapi sekarang ni kita lebih kuatkan lagi kita punya penguatkuasaan, dan kita kerjasama pula dengan agensi-agensi lain. Contohnya, kalau kita berada di Sungai Golok, saya tengok sendiri Syarawi. Kita ikut Sungai Golok. Sungai Golok ni dia kecil. Okey. Kalau kita nak buat penguatkuasaan, dia sepanjang sungai ni. Kita nak buat penguatkuasaan, kita tak boleh berada di situ setiap masa. Ya, betul. Jadi kita perlu kerjasama dengan polis marine contohnya. Tapi bila kita tak ada kat situ, apa dia buat? Dia boleh cross. Bila dia cross sungai tu, KPDN dah tak boleh kejar. Kita tak ada kuasa. Kemudian bila dia cross separuh pada sungai, dia dah cross sebelah sana, kita punya marine pun dah tak boleh buat apa. Jadi kan sungai tu kecil, dan bila kita pergi pusing ke belakang aja, dia dah cross sungai. Ini cabaran yang amat besar pada kita. Jadi kita perlukan penguatkuasaan ni, kerjasama di antara agensi, kerjasama juga dengan rakyat, ya, sebab orang ramai pun harus faham, ya, bahawa aktiviti-aktiviti itu memang sentiasa. Minyak masak daripada sini ke sana, beras daripada sana ke sini. Dan kita tengok dan kita tak ada kuasa nak tangkap mereka. Itu yang paling mengecewakan. Tapi kita sentiasa meningkatkan kita punya pemantauan. Kita trace dan kita cuba, ya, sedaya upaya. Itu yang pertama. Dan rasuah juga harus kita benteras, sebab itu yang Mak Berhormat Perdana Menteri memang inilah perkara-perkara yang dia sedang benteras habis-habisan. Kartel ini menarik. Syarawi, kalau izinkan saya cerita panjang sikit lah, ya. Silakan. Kalau ingat pada tahun 2022, ada satu ketika bulan September kita tak ada telur. Ya, betul. Ya, kita tak ada telur. Dan kita Disember 2022 harga ayam itu RM10 lebih. Kita tak boleh kawal. Yang mahal sangat harga ayam. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana pertama dasar. Dasar tu apabila kita kata kita sekat ekspor. Sebab kita kata kalau kita tak ekspor, ayam cukup. Okey. Ya. Kemudian kita kawal harga.
kita fikir dengan itu kita boleh turunkan harga. Tapi yang pada ketika itu, kerajaan pada ketika itu tak nampak ialah pengusaha tak nak keluarkan telur. Sebab mereka rugi. Mereka ya. kawal. Tapi harga kos pengeluaran lebih daripada harga nak menjual. Maka dia orang tak nak keluarkan telur. Jadi hasilnya tak ada telur. Jadi di dalam kita menangani ekonomi, dia bukan mudah begitu ya. Kita kena ambil kira semua. Jadi apabila kita dapat tahu dalam kos pengeluaran ni, ini apabila Kerajaan Madani ambil alih, kita dapat tahu dalam kos pengeluaran ni 70% ialah kos makanan. Kos makanan ayam. Jadi 70% itu tinggi ya, dan kita syak pada ketika itu ada usaha-usaha untuk berpakat. Beberapa syarikat berpakat untuk menjual harga ayam dengan harga yang tinggi, harga makanan ayam dengan harga yang tinggi. Maka ketika itu menteri arwah Tuk Sri Salahuddin Allahyarham mengeluarkan arahan untuk buat siasatan. Maka siasatan pun dilakukan dan didapati memang betul ada pakatan. Ini nama dia kartel. Bila kita berjaya benteras kartel, maka harga makanan ayam turun, kos pengeluaran turun, maka kita dapat menjual ayam dengan harga yang lebih rendah. Walaupun setelah kita apung tarik subsidi, kekal harga ayam rendah sampai sekarang. Bila Hajah sebut tentang isu kartel ya, saya juga pernah menulamah wakil-wakil tertentu lah dalam isu ini. Pada satu ketika seolah-olah mereka tidak mahu menyebut bahawa ada sebenarnya apa yang disebut sebagai kartel yang mengendalikan tanpa orang mengetahuinya tentang kenaikan harga barang, mengawal tentang jumlah ayam yang perlu dipasarkan dan sebagainya. Tetapi akhirnya orang tahu bahawa inilah yang disebut sebagai kartel dan mereka lah yang memainkan peranan untuk memanipulasi harga dan sebagainya. Betul. Jadi ianya memerlukan apa yang saya panggil political will. Kita perlu ada kehendak yang sungguh-sungguh untuk membenteras, kerana kalau kita berjaya benteras, maka akhirnya kita melindungi kepentingan rakyat. Bila tadi persoalan yang ketiga itu ialah tentang kos sara hidup lah. Walaupun kita tahu bahawa kedudukan ringgit sekarang ini begitu agak kukuh jugalah jika dibandingkan dengan US dollar dan sebagainya. Tetapi harga barang seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita Ridwan tadi masih lagi tinggi sebenarnya, ataupun ada yang menaikkan harga barang. Betul, saya setuju. Kerana di dalam pasaran ekonomi terbuka yang saya katakan tadi, dia ada banyak faktor-faktor lain. Kenapa kos sara hidup ni terasa sangat? Dalam keadaan ekonomi terbuka memang turun naik ya, dan peningkatan harga itu biasa kerana kos pengeluaran meningkat, kerana import dan sebagainya. Tapi ianya amat terasa kerana kita punya kemampuan berbelanja. Kemampuan berbelanja itu kurang. Disposable income itu kurang. Sebab itu saya bermula tadi dengan mengatakan menaikkan lantai. Ini yang sedang diusahakan oleh kerajaan pada hari ini, menaikkan lantai. Menaikkan lantai itu macam mana? Gaji minima, penyelarasan gaji penjawat awam. Ya, kemudian menaikkan lantai dengan SDR tadi kepada yang kumpulan rentan tadi. Supaya menaikkan lantai itu memastikan bahawa ada kuasa berbelanja. Supaya untuk menangani kos sara hidup itu. Di masa yang sama kita buat jualan ramah pula, kita turunkan pula, kita subsidikan pula barang. Ya. Dan kita pastikan jualan ramah itu, pesanan yang bawa Perdana Menteri sampai ke don-don, dia kata sampai ke pinggir-pinggir kampung. Masuklah sedalam mana yang boleh untuk memastikan subsidi yang kita berikan itu sampai kepada rakyat. Okey, kita ambil satu lagi panggilan YB yang ada di Thailand kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah ada di Thailand kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Datuk. Halo. Ya. Saya nak mungkin tak jelas sebenarnya Datuk suara Datuk yang kami saya nanti buka pintu ya. Ya. So the main point yang memang di sini memang Tanjung lah. Aha. Benar. Okey, mungkin
Mungkin Datuk boleh panggil balik kerana tak jelas sebenarnya, ada gangguan suara di talian yang Datuk gunakan. Tak apa. Ini kita nak bercakap tentang kartel. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Kalau kita lihat ataupun dengar daripada apa yang disebut dalam bajet 2025, menyatakan bahawa kutipan penalti oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MICC mencecah hampir 600 juta ringgit. Dan ini lebih daripada 350 syarikat yang terlibat dalam kartel dan penipuan bidar. Bagaimana KPDN bekerjasama dengan MICC untuk mengatasi masalah ini? Okey, MICC merupakan agensi di bawah KPDN. Okey. Ya. Dan ada undang-undang dia. Undang-undang dia berkenaan dengan anti competition. Ya. Jadi kita tujuan kita ialah untuk menggalakkan persaingan. Kalau tidak ada persaingan, maka di situlah rakyat akan rugi. Jadi dalam pasaran ekonomi terbuka, tugas kita untuk menggalakkan persaingan. Bagaimana rakyat rugi kalau persaingan tu tak wujud? Contohnya monopoli. Monopoli itu satu cara. Okay. Maksudnya dia satu je. Jadi orang lain dah tak boleh nak lawan dia. Ya. Contohnya Bernas. Yeah. Itu monopoli. Itu contoh monopoli. Jadi kadang-kadang bila dia kontrol import beras, harga import contohnya. Jadi di situ monopoli. Tapi itu adalah satu polisi lama yang kita sekarang ni mewarisinya dan sedang kita review dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah apabila dia monopoli itu tak salah Syakawi. Tapi ianya salah apabila kuasa dominan itu disalahgunakan. Dia tak salah dari segi undang-undang. Tapi kuasa dominan itu disalahgunakan untuk kontrol harga. Itu salah ya. Itu juga antara yang kita tengok. Kedua ialah apabila ada berlaku banyak syarikat, sepatutnya ada persaingan. Tapi dia tak berlaku persaingan, dia sepakat pula. Bila dia sepakat itu tidak berlaku persaingan. Dia persaingan ni macam ni, kau jual RM10 aku nak jual RM9.90 lah. Jadi orang datang kat kita kan. Yang sana pun dia pun compete lah juga. RM9.85 lah. Jadi ada persaingan. Jadi di situ rakyat yang akan untung. Pengguna yang akan untung bila berlaku persaingan yang sihat. Tapi bila persaingan tu tidak berlaku kartel, dia sepakat, kita letak harga dia RM10.50. Semua letak RM10.50. Jadi pengguna tak ada pilihan. Pergi kedai ni RM10.50, pergi kedai ni RM10.50. Macam tu. Itu bila dia berlaku pakatan begitu, itu namanya kartel. Jadi ini salah dari segi undang-undang. Jadi nak membuktikan ini, inilah dia kita memperuntukkan RM27 juta yang Mak Berhormat Perdana Menteri umumkan, RM27 juta pada tahun 2025 untuk memberi orang kata empower lah memperkasakan MICC, tambahkan orang kata pegawai untuk buat siasatan dan sebagainya. Dan banyak lagi Syakawi kartel-kartel ni yang kita nak siasat. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya untuk diatasi. Bukan. Kadang-kadang kita bagi satu contoh, kita buka tender. Tengok sama dipakat. Itu juga rugikan kepada kerajaan kalau kita membuka tender. Okey, kita akan berehat kali terakhir, tapi sebelum kita berehat, apa kata kita ambil panggilan yang terputus tadi, yang kurang jelas tadi, iaitu daripada Datuk Gulam dari Sabah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey tu, clear. Clear. Okey. Okey. Yang saya nak tanya kepada Datuk Sri Senator yang berbahagia, so ada tak nak kita nak cuba bayar kita punya hutang atau nak tambah lagi hutang? Okay. So the main point is kalau duit kita naik tidak ada masalah. Semua kita boleh atasi kena dengan duit yang tinggi macam Singapura memang semua tidak ada masalah lah. Rakyat memang tidak terkesan lah. Walaupun sumbangan itu tidak berapa banyak kepada rakyat, saya ingat yang penting harga barang turun dah, duit kita naik. Okay. So apa plan kerajaan yang ada sekarang ni, adakah tidak menambah hutang atau tak membayar hutang? Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Gulam. Satu soalan
yang baik sebenarnya, dan soalan ini nanti kita akan dapatkan respon dan jawapan daripada Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh, kerana kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Tadi YB, persoalan yang menarik jugalah dibangkitkan oleh pemanggil kita Datuk Gulam dari Sabah. Ini memang betul jugalah, ramai juga yang membangkitkan tentang isu ini. Kenaikan peruntukan kalau kita lihat kali ini melibatkan jumlah dana yang begitu besar. Jadi apakah langkah-langkah strategik yang mungkin boleh diambil oleh kerajaan untuk menampung peningkatan ini tanpa memberikan kesan negatif kepada kedudukan fiskal negara? Tadi soalan Datuk Gulam tadi, sama ada kita nak tambah hutang ataupun kita nak bayar hutang. Sebenarnya saya nak bagi tahu Datuk Gulam, kita sekarang ini bayar interest hutang. Bayar interest hutang ini begitu banyak di dalam satu tahun. Berpuluh bilion. Interest sahaja. Jadi ini adalah satu beban kepada kerajaan pada hari ini, sedangkan interest hutang itu boleh buat hospital, boleh bina sekolah, boleh buat jalan raya dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang kita warisi dan kita tidak ada pilihan. Kita terpaksa bayar, kalau tidak negara akan bermasalah. Berkenaan dengan perbelanjaan kita dapati bahawa consolidated funds itu bukan tidak semestinya segala-gala orang kata sumber. Sebab kita, kalau kita tengok Yang Berhormat Perdana Menteri kalau pada satu ketika dulu di awal dia minta bernas bagi sumbangan. Contohnya ada cara-cara lain untuk membantu rakyat jadi saya kira bukan setakat kita berhutang sahajalah caranya untuk menampung keperluan. Dia ada sumbangan-sumbangan daripada orang kata konglomerat dan sebagainya. Jadi itulah yang sedang kita usahakan untuk memastikan Dan lagi satu, apabila kita kurangkan ketirisan, maka itu juga boleh digunakan sebagai sumber untuk menampung kita punya perbelanjaan. Okey, satu lagi isu juga yang saya ingin mendapat komen daripada YB Senator Hajah. Ini berkaitan dengan apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajet 2025, iaitu tentang subsidi diesel itu sendiri. Dan apakah YB melihat ini juga satu langkah yang positif sebenarnya yang diambil oleh kerajaan dalam usaha bukan saja untuk menambah pendapatan ataupun tabung negara, tetapi lebih daripada itu sebenarnya untuk bersikap adil kepada semua pihak. Jadi komen sikit Hajah. Okey, selama ini Syarawi kita punya dasar ialah subsidi pukal ataupun blanket subsidi. Jadi blanket subsidi ini dia tak semua dapatlah. Yang tak layak pun dapat. Siapa yang tak layak? Contohnya warga asing. Dia tak layak tapi dia dapat. Dan inilah yang di mana kita menggunakan perbelanjaan yang amat tinggi untuk membiaya subsidi pukal ini. Jadi ke hadapan, dasar yang dibawa oleh kerajaan Madani ialah untuk menyasarkan subsidi. Menyasarkan subsidi ini tentu sekali dia akan dapat kepada yang memerlukan. Tetapi yang menariknya kali ini kita akan lihat lebih detail lagi. Bukan setakat jumlah kereta, jumlah isi rumah, tetapi dia akan lihat kepada tanggungan isi rumah itu. Contoh anak berapa orang, kereta ada berapa biji, ada warga mas ke, ada anak OKU ke. Itu contohnya. Baru-baru ini kalau kita dengar Yang Berhormat Perdana Menteri bercakap di Parlimen juga, dia bercakap berkenaan dengan paras garis kemiskinan. Kalau dulu kita bagi 2,000 contoh untuk satu isi rumah. Tapi kalau satu isi rumah tu ada anak 4 berbanding satu isi rumah ada anak 2, dia tak sama. Jadi sekarang ini perkiraannya harus per capita. Jadi dia lebih apa orang kata
detail kepada keperluan setiap isi rumah. Sebab itulah Cakawi, saya nak mengatakan di sini betapa pentingnya pendaftaran padu itu. Sebab kita lihat pada ketika ini ramai yang masih lagi belum mendaftar padu. Ya. Jadi padu ni adalah database di mana kita ada maklumat berkenaan isi rumah. Jadi kita tahu anak dia sekolah menengah ke, anak dia masuk universiti ke, sebab perbelanjaan setiap anak itu berbeza. Kalau anak itu di taska, di sekolah rendah, di sekolah menengah, di universiti lain. Ya, kalau anak itu ada OKU, ya, ada disability, lain pula. Belum mak yang sakit, ada bapa yang berulang ke hospital dan sebagainya, ada kos rawatan. Semua ini akan menambah kepada kos sara hidup setiap keluarga itu. Jadi kita nak profile ini setepat mungkin sebelum kita membuat keputusan macam mana nak menyasarkan. Sebab itu apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan tengah tahun 2025 sebelum melaksanakan subsidi penyasaran subsidi untuk RON 95 kan. Itu maksudnya kita bagi masa kepada yang di luar sana yang belum mendaftar tu supaya mendaftar dengan padu supaya membantu kita juga, kerajaan juga untuk memastikan bahawa kita berikan yang terbaik. Jadi kalau kita tak ada maklumat berkaitan keluarga tu, kita tak tahu dia ada 2 kereta. Kita tak tahu. Jadi kalau satu kereta, kalau kita bagi subsidi 100, 2 kereta, kalau 2 kereta isteri dia suri rumah dengan 2 kereta isteri dia tempat kerja lain-lain, tak sama perbelanjaan. Ini yang kita perlukan daripada sokongan daripada orang ramai sebelum kita boleh laksanakan dengan cara yang terbaik. Dari aspek pelaksanaannya nanti, apakah YB menjangkakan mungkin pada mulanya akan menimbulkan juga masalah dan rasa tidak puas hati dan sebagainya? Saya lihat kita tidak mungkin dapat satu perfect system lah. Masa kita nak laksanakan penyasaran subsidi diesel juga, ya, kita juga berhadapan dengan keadaan di mana orang tak faham, orang tak tahu dan sebagainya kan. Dan untuk tambah pula ada pula pihak-pihak yang mengelirukan lagi. Ya, menggunakan social media untuk mengelirukan dan sebagainya. Jadi kita berhadapan dengan keadaan tersebut, ya. Namun ianya sesuatu yang kita harus face lah, ya, harus hadapilah cabaran tersebut. Kerana kalau kita committed dengan dasar bahawa kita harus sasarkan subsidi. Sebab kalau kita tak sasarkan subsidi, terlalu banyak ketirisan. Kita ada terima banyak aduan berkenaan dengan contoh minyak masak paket, warga asing berebut dengan rakyat, ya. Jadi perkara-perkara macam ni kita perlu betul-betul sasarkan subsidi tersebut. Itu dari segi dasar tidak ada pertikaian lagi. Memang kita sudah tuntas dari segi keputusan kita menyasarkan subsidi. Tapi untuk menyasarkan dengan cara yang paling baik, terutamanya dengan RON ni yang di mana kita semua akan menggunakannya, kita perlukan maklumat yang setepat mungkin. Jadi itulah keadaan dia. Okey, kita dah di penghujung sebenarnya YB, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi masa yang diperuntukkan kepada kita. Jadi mungkin di penghujung program ini ada sesuatu yang ingin YB sampaikan, ada pesanan, ada harapan daripada YB sendiri kepada rakyat Malaysia yang mungkin berkesempatan bersama kita di program Ruang Bicara Merelaksasi Belanjawan 2025. Silakan YB. Dalam KPDN, kita ada kos sara hidup, kita ada perdagangan dalam negeri dan kita ada juga pengguna. Saya kira sayap pengguna ini ialah satu sayap ataupun satu segmen di dalam kementerian yang perlu lebih perhatian. Dan saya harap sangatlah pengguna ini menjadi pengguna yang bijak. Ya, kadang-kadang pengguna ini dia mengharapkan kerajaan yang menjaga mengawal segala kos. Dia mengharapkan kerajaan put the price cap on everything. Tapi mungkin akan berlaku macam tak ada telur tadi. Ya, kalau kita cap everything. Sebab dalam pasaran ekonomi terbuka kita tak boleh cap everything. Sebab nanti orang tak nak keluarkan. Tak ada supply. Ya. Jadi penawaran dan pengeluaran itu mesti diimbangi. Supply and demand. Jadi
pengguna harus faham ni bahawa mereka lah yang power tu. Power tu di tangan betul. mereka. Ya. Bukan pada kerajaan. Kerajaan kita kawal, kita perkuat kuasa, undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau mereka gunakan kuasa mereka sebagai pengguna, Boleh menentukan the supply and demand. supply and demand tu, Mereka harga tu. sebenarnya boleh menentukan supply and demand. Di sinilah gesaan saya supaya pengguna menjadi pengguna yang bijak dan tidak mengatakan bahawa kerajaan di sini kan. Sebenarnya mereka kalau kita tengok mereka boleh boykot sampai tutup kedai tutup restoran dan sebagainya. Maksud itu kuasa. Betul. Kuasa mereka menentukan. Jadi bila tak ada demand, tak ada supply lah. Macam tu. Jadi kalau misalnya harga itu tidak munasabah, then don't buy. Tapi bukanlah kita nak kata jangan makan itu, jangan makan. Tapi maksudnya it's your choice. It's your right. Itu kuasa itu pada mereka. Betul. Jadi kalau apabila pengguna ini orang kata diperkasakan, sedar bahawa peranan mereka itu besar, peranan mereka itu kuat, dan tentu sekali saya rasa ia akan dapat membantu banyak dari segi kita menentukan pasaran ya. Betul. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Senator Hajah Fuzia Saleh kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita sebenarnya. Tapi apapun kita harap mungkin di masa-masa mendatang YB Senator Hajah mungkin boleh datang semula ke program ini. Mungkin selepas ini kita bercakap jugalah tentang sebagai Setiausaha Agung PKR, wanita yang pertama sebenarnya dilantik sebagai Setiausaha Agung PKR. Kerana itu juga bagi saya merupakan satu isu yang menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang nanti. Tapi apapun terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara merealisasi Belanjawan 2025, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang akan terus kami tepati, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.